إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله سيدنا مولانا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Matan yang pertama dia, baris yang keempat. Dan kata Syekh radhiyallahu an, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Dan setengah daripada alamat orang yang berjabat atas amal, mana orang yang berpegang, beriktimad di atas amal, ialah kurang harapnya tatkala diperolehi kesalahan. Ini biasa kena kita orang awam. Bila buat taat, rasa lega, sedap. Bila terkena maksiat, monyo, itu silap. Satu kesalahan dalam perjalanan sufi, perjalanan rohani, salah besar. Bila dia buat taat, dia rasa selesa. Bila dia tersilap, dia rasa apa? Dia rasa duka cita, rasa maknanya apa? Monyok, dia rasa itu silap. Sebenarnya apabila kita buat taat, pandang itu kurnia dari Allah Ta'ala. Bila kita tersilap, itu pandang Tuhan tajalikan nama dia Al-Qahhar. Tuhan tajalikan nama dia Qahhar. Habis kita ulama, orang alim macam mana pun kena, mesti kena. Itu keadaan dia. Kena pandang, bila dia beri kita dapat melaksanakan amal, pandang itu daripada ihsan dia. Pandang daripada ihsan dia. Jangan sekali-kali pandang diri kita. Kita pandang dia diri kita beramal, dia habis boom, jatuh kita. Jatuh. Tertonggeng dia jatuh. Tak ada nilai dah orang. Mesti pandang minallah, billah, ilallah. Daripada Allah, dengan Allah Ta'ala, dan kepada Allah Ta'ala. Habis. Boleh tamam. Selagi kita nampak diri kita, itu habis. Sebab punca kerosakan diri seorang ialah ru'yatun nafs, memandang akan diri dia. Kita kena tahqiq dalam makna la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya untuk meninggalkan mungkar, maksiat, mudarat. Wala quwata, dan tidak ada kemampuan, kekuatan untuk mengerjakan taat dan amal saleh, melainkan semua dengan bantuan dan kurniaan daripada dia. Itu Tuhan suruh. Kalau tuan-tuan duduk taraf itu, maka tunggu pembukaan daripada Allah akan sampai. Sebab Tuhan dah janji, hadis Nabi dah janji, la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah, ni gedung daripada gedung-gedung syurga Allah Ta'ala. Tuhan akan bukakan pembukaan yang begitu hebat, fuyudat, anwar dan sebagainya dalam batin hati seseorang bila dia berjaya duduk benar-benar memandang af'al Tuhannya. Lepas tu dia suruh kita lazimkan muraqabah. Kena lazim mandikan rohani kita, batin hati itu mandikan dia dengan air muraqabah dengan Allah Ta'ala. Baru dia akan jejak. Kalau tidak, dia berkeladak gitu. Itu setengah daripada alamat orang yang berjabat. Ini bahasa lama, berjabat. Tak bermakna berjabat, berpegang, bersandar, i'timad bahasa Arab dia. I'timad, perjalanan sufi, perjalanan untuk sampai ke hadrat Tuhan paling besar, kita kena lihat i'timad. Jangan sekali-kali i'timad bersandar selain daripada Allah Ta'ala. Pada amal pun jangan bersandar. Sebab kita masuk syurga bukan dengan amal. La yadkhulul jannana bil amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih.
Kamu tak akan masuk syurga dengan amal kamu. Lalu sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah macam tu juga ke? Wala ana, walaupun aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Illa an yataghammadanillahi birahmatih, melainkan menyelubungi aku rahmat Allah Ta'ala. Maka masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Lepas tu tak payahlah beramal, kan? Kalau masuk syurga amal, jangan. Penarik rahmat adalah amal. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala memihak kepada orang yang melakukan amal saleh. Bila kita buat amal saleh, akan dicurahkan rahmat. Dengan rahmat itulah kita diizin masuk syurga. Ya. Kalau kata tak payah amal, tak payah amal, dia tak dapat rahmat, dia dapat laknat. Na'udzubillah. Dan sengaja daripada alamat orang yang berjabat, mana orang yang bersandar atas amal, kurang harapnya, ya, tatkala diperoleh kesalahan. Sebab manusia tuan-tuan, lain daripada Nabi dan Rasul, mana tak berdosa, ya. Sehingga dalam hadis menyatakan, kalau sekiranya tak ada orang melakukan dosa atau muka bumi ini, Allah Ta'ala akan jadikan orang yang berdosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, lalu Tuhan izharkan nama dia Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Hadis ini bukan suruh kita buat dosa, dia nak ceritakan Tuhan nak izharkan nama dia Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Itu maksudnya, ya. Yang ni kurang harapnya terkala maksiat dan sempurna harap terkala taat. Ya, bila buat maksiat dia tersandar, dia termenung. Bila buat taat, wah, dia cerah, dia rasa sedap, dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal, dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Itu semua tak boleh pakai. Itu semua tak boleh pakai. Dia nak nampak dia taat, nampak kurnia dari dia, lalu kita syukur kepada dia. Ya, dan bila terkena dia maksiat, cepat kembali kepada Allah. Sebab kita ada hukmil waqt. Hukmil waqti, dia ada 4 perkara. Dalam keadaan sufi ada 4 hukum wakti. Hukum waktu iaitu manusia tak akan lepas daripada 4 perkara dalam setiap saat. Sama ada dia duduk dalam taat atau dia duduk dalam maksiat. Sama ada dia duduk dalam nikmat atau dia duduk dalam balayat, dalam bala. Ya, kok mana pun dia tak boleh lagi tu. Sama ada dalam taat, dalam maksiat, dalam nikmat, dalam bala. Maka hukum waktu menuntut kita apabila taat, pandang itu kurnia dari Allah Ta'ala, syukur. Apabila kena maksiat, pandang itu maknanya apa? Tuhan mentajalikan nama di Al-Qahar, dan syariat menuntut kita cepat istighfar dan bertobat. Jangan tunggu lagi. Kalau dosa maksiat ni kita tunggu, macam kita tanam pokok lah tuan-tuan ni. Kita tanam pokok rambutan depan rumah, tiba-tiba hutan tu hutan jantan. Ya, tak ada buah. Kita nak tebang, nantilah tahun depan. Bila tahun depan pokok lagi besar, akar dia lagi dalam, lagi sukar nak cabut. Maknanya kena cepat kerat. Itu maksudnya. Kalau kita nak cabut, itu kena cabut cepat. Maksiat kena cabut cepat. Jangan tinggal di lama-lama. Bertobat dari maksiat adalah hukum dia wajib, dan segera taubat itu wajib yang lain. Wajib mustaqillah, wajib yang berasing. Kalau kita tunggu-tunggu, jawab dia lagi berat nanti. Itu maknanya kalau terkena maksiat, cepat pantas kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Pandang dulu, ini mana Tuhan mentajalikan nama di Al-Qahar. Hebat macam mana, lebay dia, alim macam mana, wali pun dia boleh terkena maksiat. Cuma wali-wali dia kena maksiat macam tak kena. Sebab apa? Dia cepat cuci dan bersih. Dia panggil golongan ni bawah daripada golongan maksum. Dia panggil golongan mahfuz. Bukan mahfuz Umar, itu lain. Itu dah melompat. Tak pakai itu. Ya, ini golongan mahfuz, makna yang dipelihara. Contoh sahabat. Seorang dalam hadis, seorang sahabat, dia tersilap mengerjakan satu kesilapan. Bergegas dia berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, binasalah hamba hari ini. Rasulullah kata, apa yang kau lakukan? Saya dah laku sekian. Kau ada semayang berjamaah? Sudah ya Rasulullah, dah, dosa kau diampunkan. Mana bila dosa diampun dengan amal saleh, mana dosa tu minas sagair, dosa kecil. Kalau dosa besar dia kena taubat. Tapi sikap sahabat tu, walaupun dosa kecil, dia punya bimbang, dia punya takut, Masya Allah. Macam gunung nampak dia. Cepat dia kembali ke hadrat Allah Ta'ala. Sebab dosa ni berat. Ya. Inna siqala zunub tamna'u ila masyila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa tu menyekat kamu daripada berjalan ke hadrat Allah. Sebab bila kita nak buat ibadat, kita dah belajar dengan ceramah macam-macam kan, dah semangat nak buat ibadat, tapi tak boleh. Jam. Itu kata Sayyid Daud At-Ta'i dalam Minhaj, dia kata, iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalak sahatiatu.
Bila kamu tak mampu nak bangun malam, nak tahajud, tak boleh. Nak baca Quran, suara yang sangat disayangi Allah waktu malam, tak boleh. Berat. Hati tu nak, tapi berat, jam, terikat. Apa punca dia tu? Siang pula nak puasa, tak boleh. Kan? Dia tunggu lagi. Tunggu depan. Sampai puasa, sampai bulan puasa. Maka sedarlah, fa'lam annaka makbulun. Sesungguhnya kamu telah ditambat. Qad qabbalatska hati'atuk, menambat kamu oleh maksiat dan kesilapan kamu. Maka cara dia apa? Cepat putuskan ikatan itu. Dengan apa? Pisau dia. Apa pisau tajam dia? Taubat wal istighfar. At-taib minadh-dham kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, Nabi Rasulullah kata SAW, seolah dia tidak berdosa. Qayauma waladhu ummuh. Macam hari diperanakkan ibu dia. Atau tawaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab hukmil waqt. Iaitulah cepat kembali kepada Taala bila terlaku kesilapan. Yang ketiga, apabila kita dikurniakan nikmat, sama ada nikmat bentuk ukhrawi, dapat ilmu yang manfaat, dapat mendekatkan diri dengan Tuhan, rasa hati kita jinak dengan Tuhan, itu kurnia dia, pandang daripada dia. Jangan pandang amal kita, pandang itu kurnia dari dia, dan wajib kita bersyukur banyak dengan Allah Ta'ala. 3. Yang keempat, bila kita diuji dengan balayat, dengan masaib, musibah, bala, maka syariat suruh, hakikat suruh pandang ini kurnia dari Tuhan. Kemudian kita bersabar, itu peringkat awam. Kalau tinggi dia peringkat reda, dia taslim, reda dengan Tuhan, pandang af'al dia. Sebab dalam kalam arif billah, barang siapa yang tidak boleh berlazat dengan bala, maka dia belum betul kenal Tuhan lagi. Orang yang kenal Tuhan, dia akan bertalazuz bil balayat. At-talazuz bil balayat tahaqqukum bir ridha. Kamu dapat berlazat dengan bala tu, menanda kau mantap dalam reda dengan Allah Ta'ala. Kalau kena bala bergungut lagi, itu orang masih dipengaruh oleh nafsu. Sebab yang tak nak sakit apa? Nafsu lah tuan-tuan. Nafsu nak selesa, sedap, gemuk perut, kan? Sihat badan, itu nafsu nak. Tapi dalam bala, dalam sakit tu banyak hikmat Allah Ta'ala bunyi. Itu dalam hadis yang masyhur kan, inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salat wa as-siyam wa al-hajj yukaffiruha al-humum fi talabil Aisyah. Ada setengah daripada dosa ni tak terampun dengan semayang, puasa, zakat, haji pun. Dia tak terampun dan tak hilang. Tapi yukaffiruha al-humum fi talabil Aisyah, dia terampun, dia terkafarat dengan apa? Humum fi talabil Aisyah, susah dia mencari rezeki. Dalam kocik dia nak ada duit pun payah, kering je tuan-tuan. Dia sabar aja. Dosa apa semua licin Tuhan ampunkan. Itu besar tuan-tuan. Sebab pengampunan dosa ni perkara yang sangat diihtimam, diambil berat oleh arifin billah, orang yang mengenali Tuhan sungguh. Sebab apa? Sebab Tuhan dah warning dalam Quran. Innahu may ya'ti rabba mujriman fali'annahu jahannam. Siapa yang balik menghadap Allah Ta'ala besok, dia berkubang dengan dosa lagi, disediakan neraka jahannam untuk dia. Jadi mana kita kena apa? Jaga sungguh-sungguh tu. Jadi 4. Bila kita diberikan nikmat ukhrawiyah, dapat makna beribadat, syukur kepada Tuhan, pandang kurnia dia. Bila terkena maksiat, pandang Tuhan menunjukkan kelemahan kita, payah nak kawal maksiat. Pandang af'al dia dan cepat rojok kepada dia dengan taubat dan istighfar. Bila kena nikmat dunia dapat, syukur kepada dia, guna pada jalan Tuhan. Bila terkena maknanya bala, sabar. Itu 4. Maka dalam tiap-tiap saat dia boleh berjalan ke hadirat Tuhan. Berjalan ke Tuhan ni dikata bi'adadil anfas, dengan sebilang nafas kita. Turun naik nafas kita tu ada jalan untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam tiap-tiap nafas yang kita tarik, nafas yang kita hembus, dia ada 2 hukum. Satu dipanggil ittisal, satu lagi infisal. Ittisal bila hati kita menghadap Allah Ta'ala, nafas kita tarik ada nilai. Tarik Allah, hembus pun Allah, 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 boleh jalan. Dia tak nak tarik R turun M, tahu? R M, R M. Tu parah jawab dia. Tu lagi golap dalam tu. Habis. Allah. Dan kurang harap ni terkala maksiat, dan sempurna harap terkala taat. Ni tak betul ni. Dia nak semua dia rojok balik ke hadirat Tuhan tadi. Hukum 4 tu kena jaga. Dan demikian itu hal orang yang jahil, yang menilai ia bagi dirinya amal. Siapa terasa dia berasa dia amal, orang tu minal jahilin pada indah sufiah, pada ulama sufi. Sebab draft sufi ni tinggi kan.
Adab ulama sufi cukup tinggi, tuan. Disiplin dia cukup ketat. Ya, produk kalau kita jual kilang, produk dia cukup rapi kawalan ni, maka produk dia mahal ke murah, tuan? Mahal lah, tuan. Tapi kalau buat cincai-cincai di tepi jalan, itu murah. Ya, produk tiruan punya. Dia yang original pun jaga dia. Jaga syarat-syarat dia ketat. Ini syarat ketat ni. Jangan pandang kita beramal. Kita semayang pun pandang dia je. Ya, selama ni kita semayang 40 tahun ni, 60 tahun ni, kita semayang, kita qiyam tu dari siapa kita rasa? Kita rokok kita rasa siapa? Kita i'tidal kita rasa siapa? Kita baca tu kita rasa siapa? Kita kan daripada dia. Kalau kita rasa kita lagi, wah, dapat pula suara sedap kan. Oh, tarik suara yang panjang. Berdengung tu, nampak dia je, tu semua tak boleh pakai. Mahjub dia panggil. Orang tu terhijab dengan Allah Taala. Ya, sedangkan semayang Tuhan suruh apa? Wa aqimis salam li zikri. Kamu dirikan semayang untuk kamu berhadap kepada aku, bukan berhadap kepada lain. Ya, pandang pada dia je. Dan orang yang arif, mana orang yang benar-benar mengenali Tuhan dengan zauq dan wijdan, syuhud dan ayan, ya. Bukan arif, dia arif dalam kitab-kitab tasawuf ni mana arif billah, bukan arif bi ahkamillah. Kalau arif mengenal ahkam hukum Tuhan, itu ulama syariat, ulama fiqh dan sebagainya, yang tidak mengharung dalam perjalanan sufi. Adapun arif billah bukan sekadar dikenal hukum Tuhan, bahkan dikenal Tuhan sendiri dengan sebenar-benar pengenalan. Dia mengenal Tuhan dengan rasa hati. Ya, bukan mengenal Tuhan dengan akal. Kalau mengenal Tuhan dengan akal, ini dikata mengenal bid-dalil wal burhan. Mengenal dengan dalil dan burhan. Mana dalil? Daripada Quran, daripada hadis-hadis sahih, dan menggunakan hujatul aqliyah. Sebab tu dalam ilmu usuluddin dibahas hukum akal dulu. Lam annal hukmal aqliyah hasilu fi salasati aqsamin al-wujub wa istihal wa jawaz. Ya, ketahuilah hukum akal tu ada 3. Orang kampung kata wajib, mustahil, harus. Kalau yang betul dia hukum dia ialah wujub, istihala, jawaz, atau hukum akal. Sebab apa? Dikenal bil akli. Adapun sufi bukan dikenal bil akal, diturun berkenal bil qalbi. Ya, dapat qalbi dikenal bil ruh, kemudian bil sir, ya, kemudian bil khafi, bil akhfa. Tuan-tuan nak tahu tu dulu, kena ambil lain. Kena ambil lain, sambung plak. Tahu plak? Ambil bai'ah, ijazah dalam tariqah. Kalau perjalanan tu ada antarakan Naqsyabandiyah, Khalidiyah ni. Ya. InsyaAllah malam ni 4-5 orang nak bai'ah. Kalau tuan nak join boleh lah. Minta izin dulu dengan ustaz. Ya. So Nuramin tadi minta izin dulu. Dan tuan-tuan datang tak izin ni kan saya tak bagi masuk. Jadi maknanya apa tuan? Atau jalan mengenal bil qalbi. Ya, kalau mengenal bil aqli diselalu lalai. Ya. Siapa jadikan alam ni? Allah. Dari mana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayamin. Wah, lancar bi hujah kan. Duk seminit dia dah hilang. Dah ingat benda lain. Hebat orang tu, hebat. Dia nampak hebat orang, hebat Allah tak nampak. Sedangkan Allah Taala sebut Allahu yudabbiru samawati wal ardh. Tuhan yang mentadbir langit bumi. Dia tak pernah perasan pentadbiran Tuhan. Dia perasan pentadbiran makhluk. Ini mahjub, orang tu terhijab dengan Allah Taala. Ya. Sebab dia kena apa tuan? Kena tembak. Kalau dikenal dengan kalbi lain, hati dia sentiasa memandang dan syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat dia jalan tu dia berjalan, jasad dia dengan makhluk, tapi hati dia dengan Allah Taala. Itu sunnah yang terbesar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam kitab Taurah apabila Rasulullah SAW berdebat dengan Ibnu Suryah. Ibnu Suryah kata, "Ya Muhammad, apa tanda Nabi kamu?" Rasulullah kata, "Tidurlah oleh 2 mataku tapi hatiku tak tidur. Hatiku sentiasa kekal menghadap kekasihku, ini Allah Ta'ala." Itu iman yang diperolehi, yang diwarisi oleh arifin billah, orang yang arif. Ya, dia menabil qalbi dengan hati dia. Siapa dia taraf orang arif ni? Ya, di antara ta'rif orang arif apa? Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Orang yang mengenali Tuhan tu, syahidahu, dia syuhud akan Allah dan tiap-tiap pandangan dia. Dia pandang pokok nampak Allah, dia pandang langit nampak Allah, dia pandang laut nampak Allah, dia pandang apa saja nampak Allah Ta'ala. Nampak dengan apa? Bukan dengan mata kepala kan? Nampak bil basirah, dengan mata dalam. Syuhud musyahadah ke Tuhan. Ya, itu maksud ini. Kita pandang pokok, nampak ni. Nampak nak ada berbuat banyak hasil masuk. Tuan guru saya Ustaz kau kata, orang dulu tuan-tuan dia tanam pokok durian, diam baka kan.
lambat belah tak berpuluh, kadang boleh 7-8 tahun nak berbuah kan. Dia dah umur 90 tahun. Cucu dia kata, atuk tanam ni bila atuk nak makan? Tak apalah, kau bawa lah kat sebuah masjid apa atuk pahala. Tu orang dulu. Orang sekarang baru beli benih dah tanya pasaran ada pasaran. Pasaran dia tanya, pokok pun hidup. Punya berat kepala tuan ni. Bahaya tuan. Dunia banyak dalam perut ni. Dunia banyak tak apa, letak luar. Dunia banyak letak luar, jangan izin dia masuk dalam. Ya, dalam tak ada ma fi qalbi ghairullah. Itu slogan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tak ada dalam batin aku melainkan dia. Maka nak duduk tangga tu kena proses lah tuan-tuan. Duduk tangga tu tangga tinggi, itu makam tinggi. Ya, martabat dia tinggi. Maka dia kena kursus. Tahu? Kalau pegawai kerajaan tinggi-tinggi dia selalu kena kursus. Baru naik gaji, baru dia punya apa kematangan kepimpinan dia kejap-kejap kursus, kejap-kejap kursus. Kalau rohani punya kursus kena sumbat dia tahu, masuk sulu. Kena selalu masuk sulu, tembak kursus dalam tu. Baru dia terbuka dalam tu. Ya. Tu tujuan dia kursus. Kursus rohani, masuk sulu pun tadi. Baru dia cepat. Itu sifat orang arif Dan kelakuan orang arif apa? Al-arif ya. Tu la ruh wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Al-arif orang yang betul-betul mengenali Tuhan ni la yazalu tiraruh. Sentiasa adalah hati dia ittirar. Apa makna ittirar? Siddatul faqri. Sangat-sangat fakir dengan harta anda. Walaupun diduduk dalam banglo besar. Syekh Abdul Qadir Jalani kan, satu hari syaitan datang, iblis test dia. Syaitan datang bawa tongkat buruk. Dia kata, kau ni aku dengar wali besar yang Abdul Qadir. Rumah kau tenggelam kapit. Tak boleh lah. Kau tongkat buruk masuk hati. Terus jam tu iblis. Terus cakap apa lagi dia. Syekh Abdul Qadir Jalani pukul dia TKO tu. Ya, jalan sufi nak tutup dalam kan. Sebab yang nak kenal Tuhan dalam, bukan luar. Ya, sahabat banyak yang kaya-kaya. Kan? Satu peperangan sampai beri 700 ekor kuda kan. Kita nak sembelih ulang air korban pun seekor pun dengung. Sembelih makan ganap duit aku ni kan. Sembelih makan balik, itu pun kedekut kan. Sahabat dia beri prong. Sebab apa tu? Dalam dia tak ada, dalam dia bersih. Lepas tu Syekh Abdul Qadir Imam Al-Ghazali dia tulis dalam makam itu. Ya. Dekat makam Al-Ghazali dia kata, wahai insan, ya, engkau hanya aku beri engkau ni sangkar aku sendiri. Luar. Dalam tak ada. Dalam aku berikan kepada kekasihku. Dalam khas untuk Allah Ta'ala sendiri. Tak pergi masuk yang lain. Itu jalan kerohanian tinggi. Rabi'atun Adawi bercakap, ya, fa'abatu jismi man arada julusi wa habibu qalbi fi fuadi anisun. Aku haruskan siapa nak duduk sembang, nak berbual, zahir berbincang boleh, tak masalah. Dalam tak ada. Wa habibu qalbi fi fuadi anisun. Ya, kalbi aku berjinak-jinak, bermanja, bermesra dengan Tuhanku. Ya, carilah jalan untuk dapat manis lazat dengan Allah Ta'ala sebelum kita padam. Tu padam. Sebelum padam ni cari cepat, biar terbuka dalam. Ya, mazal ladzi wajada man faqada wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan. Ni akhir kitab Munajat Ibn Sa'ad. Mazal ladzi wajada man faqada ay faqada syuhuda. Apa kehasilan dalam sepanjang hidup umur kita 6-70 tahun? Apa kehasilan? Faqadak ay faqada syuhuda. Tak duduk lagi makan musyahadah ke Tuhan. Apa hasil? Tak ada hasil orang ni. Ya, kalau tua-tua dulu kata mati lagi baik. Kita dengar bersegun. Sebaliknya wa man lazi faqada man wajadak. Apakah keluputan? Man wajadak ay wajada syuhudak. Dia ada benda ni, makrifat dengan Tuhan, syuhud Tuhan tempat dalam batin hati dia. Orang ni bernilai dengan Allah walaupun orang dunia tak kenal dia. Ya. Itu hadis yang masyhur kan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Besok kata Rasulullah SAW, ada seorang ahli jannah, ahli syurga akan semayang subuh dengan kita. Sahabat-sahabat Arab mudah-mudahan dia lah kan. Lepas semayang sudah tunjuk rupa seorang, hitam legam rupa kan. Macam bentuk kuali, hitam legam mukanya. Dia ni kata Rasulullah tak terkenal. Dia tak terkenal. Ya. Kalau dia pergi majlis orang pun orang tak layan dia. Kita bukan main lagi jauh dah kejauh. Oh ya now. Ya, dia tak terkenal, dia sakit, bahkan dia mati pun orang tak ziarah. Tapi nur dia memancar sampai langit. Ahli samak kenal ini orang. Tinggi martabat itu. Orang di dunia tak kenal sebab dia buta mata hati, dia tak kenal. Waliullah dia tak kenal. Ya, nur dia memancar sampai atas. Itu sebab di kitab dan kita Tajul Urus dia kata apa? Seorang daripada wali besar, Syekh Makinuddin Al-Asmari.
Satu hari dia berjalan, dia tengok nur tu memancar ke langit. Dua orang berjalan. Dia kata, ni nur siapa yang ke atas ni? Dia tengok, tiba dekat pekan, dia pun berpisah. Rupanya seorang sayyid, seorang abdi. Seorang tuan, seorang hamba. Jadi lebih hamba tu pergi beli kat kedai. Rupanya nur tu hamba tu punya. Masya Allah. Bukan tuan, hamba punya nur. Terus Syekh Makinuddin Al-Asmari jumpa tuan dia, ya Syekh, kau jual hamba kau kat aku. Berapa harga aku bayar? Sebab dia nak merdeka kan. Tuan kata, pasalnya apa? Tak ada tawar-tawar berapa harga ni, lain macam kan. Dia tanya-tanya, sebenarnya ginilah, hamba kau tu waliullah. Masya Allah. Kalau begitu tak payah beli tuan, saya merdeka je. Free dia merdeka tuan-tuan. Tu waliullah, Masya Allah. Kita biar terkenal di langit, tak terkenal di bumi pun tak apalah. Orang sufi lebih suka tunduk. Idfan wujudak fil ardil humul fama nabata mimman lam yudfan lam yatimman. Idfan wujudak, mana tutup diri kamu, tanam diri kamu fil ardil humul, dalam bumi yang tersembunyi, tutup. Fama nabata mimman lam yudfan lam yatimman litajuh. Kita ni tuan-tuan sekeliling ni banyak pokok kelapa kan. Tuan-tuan nak tanam buah kelapa, ada 2 biji, dua-dua dah bercambah satu hasta. Satu tuan-tuan gali lubang, tuan tanam. Satu lagi tuan buang lepak gitu. Mana yang kuat? Tentu yang ditanamlah kuat. Dia foundation dia kuat. Itu kalau dibantai apa? Dibantai gibot pun insya-Allah dia tak tumbang. Tapi kalau yang kita lepak tu suka terdedah, dibantai di gibot tumbang dia tuan. Apa gibot dia, orang puji, orang sanjung ni, boom, terbalik tuan. Sebab tu bila tanam diri kita, orang tak kenal kita dengan Allah Ta'ala aja. Itu lagi hebat tuan. Ada satu orang wali kan, bila orang dah masyhur, dah kenal dia waliullah kan, dia arah anak murid dia pindah. Dahlah kita pindah tempat lain gitu. Bila pindah tempat lain, masa dia pindah tu nak masuk satu karya yang dipilih tu, dia suruh anak murid dia gali tambat tangan dia. Dia masuk kampung, tangan dia tambat. Jadi orang kampung tu, dia pencuri mana kena tangkap. Bukan pencuri, mursyid dia kan. Dia nak tutup benda tu. Kita pula suka terhege-hege. Tu buat pula hari jasa mu dikenang. Wah, seorang tukang kipas, seorang apa? Dia kena kipas terangkat, tak jejak tuan-tuan. Habis semua terbalik tuan-tuan. Sebab satu orang wali besar, bila sultan dah tahu dia ni wali, kan dah masyhur, lalu sultan buat satu program ziarah dia. Bila dia tahu sultan nak datang ziarah dia, kan, dia suruh anak murid dia beli makanan sebanyak-banyaknya, yang sesedap-sedap ni. Depan raja tu dia makan macam orang lapar. Raja kata, ni wali apa ni, kata ni. Ni wali apa makan macam pelak wali kata. Bila dia balik, dia apa kata wali tu? Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah telah memalingkan engkau dari aku. Nebok dia kata. Para awliya dia tak minat. Sebab bila minat kita masuk, dia nak minta puji makhluk dan hati dia terbakar mentol dalam. Nur makrifat dia habis. Tertutup dia dengan Tuhan, terhijab. Lazat dengan Tuhan jangan ditukar dengan lazat makhluk. Siapa berlazat dengan makhluk, Tuhan padamkan lazat dengan dia. Itu jaga. Kaifa yashruku qalbun suharul aqwani munsabi'atu mir'ati. Yang akan datang matan dia.
Macam mana hati kamu nak bersinar cahaya dengan nur Allah Ta'ala, sedangkan rupa-rupa makhluk terlekat dalam cermin hati kamu, ya. Suka dipuji, suka disanjung, suka diangkat, suka dimuliakan. Oh, itu semua tak boleh pakai. Itu najis besar, dia kena buang. Dia kena sertu pun kan. Allah. Habis. Dan adalah hal manusia itu 3 bahagi. Kelakuan manusia itu ada 3 bahagi. Pertama, yang berjabat atas amal dan alamatnya kurang harap kepada Allah tekala tiada hasil yang dimaksudkan, ya. Yang pertama, berjabat mana bersandar atas amal. Ya, bila dia buat amal seronok, dia pandang diri dia alim, dia pandang diri dia banyak amal, dia pandang diri dia zuhud, ya. Itu dia. Dan alamat dia tu, dia kurang harap kepada Allah tekala tiada hasil maksudnya, ya. Bila nak buat satu amal kan tergendala, dia pun lemah semangat. Dia tak reti memandang af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang arif dia sentiasa memandang af'al Tuhan. Asma Allah Taala. Dikaram dalam tauhidul asma dan tauhidul sifat, ya. Macam tadilah, bila dia kena aja, dia dapat Tuhan letakkan di dalam mengerjakan amal. Dia pandang itu Tuhan menzahirkan sifat dia albir, ya, nama Tuhan, ya. Kalau Tuhan sekat aja, dia nampak nama Tuhan al-mani, ya. Sebab mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahrah bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Mata a'tak, bila Tuhan beri kita satu pemberian, sama ada bentuk ukhrawi atau bentuk duniawi, dia bentuk akhirat atau dunia, sebenarnya apa tu? Adab kita sebenarnya kena letak apa itu adab kita? Ashhadaka birrah, Tuhan tayangkan kita supaya memandang nama di albir, yang memberikan ihsan, memberikan kebaikan, nikmat kepada kita. Pandang tu. Jangan kita masa sekali makan dan minum pakai kurnia Tuhan dalam keadaan kita lupa memandang nama dia albir. Mana kita sudah jahat adab dengan Allah Ta'ala. Wa mata mana'ak, dan manakala sebalik dia sekat. Orang sehat, dia sakit. Wa dapat nikmat, dia tak dapat. Apa sebenar tu? Ashhada kahrah. Ashhadahu kahrah. Tuhan tayangkan supaya dia musyahadah akan nama dia al-qahr. Dia tiap-tiap dalam keadaan dia sentiasa taraki makam dia. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaik, dalam dua-dua keadaan sebenarnya Tuhan nak marifatkan dia dengan dia. Marifat dalam memandang nikmat, marifatkan dia dalam memandang ujian bala dia. Jadi tiap-tiap saat dia sentiasa taraki. Martabat dia makin dekat dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Habis. Tu yang kedua ni, yang berjabat atas anugerah Allah Ta'ala. Ya, dia berpegang, bersandar pada kurnia Tuhan. Dan alamat dia bila? Rojok ia kepada Allah Ta'ala dalam kesukaan, dalam kesakitan. Ya, dalam suka boleh pandang rojok ke Tuhan, dalam ujian boleh pandang semua daripada dia. Barulah jiwa dia tenang, tuan. Dia jiwa tenang ni bila, tuan? Ya, rahsia kunci dekat mana? Menghadap hati ke hadirat Tuhan. Tu je. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tidak akan makna dengan mengingati Allah, menghadap tu banyaklah. Ada kala zikir dengan lisan, ada kala dengan hati, ada kala muraqabah, ada kala musyahadah, banyak peringkat. Ya, hati itu akan tenteram dan tenang. Jadi kesimpulan dia apa? Punca sebenarnya hati kita tak tenang ialah insiraful qalbi anillah. Terpalingnya hati dari itu dia sepir sebenarnya. Ya, itu kunci sebenarnya. Hadap diri ke dia dengan sebenar-benar, insya-Allah. Tontes sajalah sejam je. Duduk tu sejam, buang ingatan lain, konsentrate kat dia je. Pandang af'al dia je. Oh, dia punya lazat, tuan, masya-Allah. Tak boleh sejam pun 2 jam. 2 jam. Buat 10 minit menjadi tuan. Tuan wukuf, kalau dalam Naqsyaband dia panggil wukuf qalbi. Pum, dia duduk tam aja. Tengok. Dia punya rasa lain. Dia punya rasa lain. Sebab duduk kesedapan di situ. Bila kamu boleh keluarkan makhluk daripada hati kamu, tunggu Tuhan akan hantarkan kelazatan daripada dia. Dan terkala suka dengan apa? Mengatakan alhamdulillah dan syukur. Dan terkala duka dengan berlindung dan minta tolong. Ini golongan lapis kedua. Ini sudah ada nilaian. Dan yang ketiga, yang bersandar berjabat atas bahagian yang telah dahulu. Apa dia? Ma'fil azal. Ya, semua dipandang di azal dah siap. Ya. Kerana dia duduk dalam makam taslim ni, langsung dia tak berdoa. Sultanul Muhaddisin atau Amirul Mu'minin fil hadis. Siapa dia? Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia kata, aku telah meninggalkan mengangkat tangan berdoa selama 50 tahun. Masya Allah. Dia tak angkat tangan dia, tuan.
Ya, sebab apa? Ridaan bima fil azal. Dah siap dia reda dengan apa yang ada azal. Dah siap dah kan? Semua dah senarai. Siapa boleh ubah hak Tuhan? Kan? Dia diam je. Habis kita minta tu. Minta tu ada cara dia. Tak minta pun ada cara dia. Ya. Tak minta sebab taslim. Dah cukup. Kalau kita minta, pertama adab minta doa. Ya. Yang pertama sebab Tuhan suruh. Ud'uni astajib lakum. Mintalah aku perkenankan. Itu adab pertama. Sebab Tuhan suruh kita minta. Ya. Yang kedua izharul fakri, sebab nak menzahirkan fakir kita dengan Tuhan. Allahumma nampak kita ni fakir, kita ni hina dengan Taala. Tu adab dia. Ada adab ketiga, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Kita letak pada apa waktu yang Tuhan nak bagi, bagilah. Bukan waktu yang kita nak. Jangan ada komplain, dah lama tak dapat. Jangan. Tu jangan sekali-kali jahat adab dengan Allah Taala. Itu antara doa. Dan jangan bentuk doa macam nak mengajar Tuhan. Ya Allah, beri saya ni. Ya Allah, orang macam nak mengajar Tuhan pula. Ataupun nak ingat, kok Tuhan lupa kok dia minta. Jangan. Minta tu semata-mata menzahirkan fakir. Sebab Tuhan suruh tu je. Kalau tidak, beri taslim, dia diam. Lepas tu Nabi Ibrahim ada kali dia duduk makam Ubudiyah. Ya, ketika di Hijri Ismail, dia berdoa panjang lebar. Tapi waktu ketiga dia duduk dalam makam Mutaslim. Ketika dicempak dalam api yang semarak, yang Namrud nyalakan begitu besar, Allah Ta'ala letakkan Nabi Ibrahim di tengah-tengah api itu dijatuhkan. Pum. Datang Jibril alaihissalam, ya, alaka haja ya Ibrahim, mu tak ada hajat ke Ibrahim? Mandi nak tolong kan? Sebab Jibril ada 600 sayap. Satu sayap Jibril boleh tutup dunia dan kau setakat api itu anda kata ditepuk ya dan. Tapi Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala, tidak pernah menggantungkan harapan pada selain Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi Ibrahim? Fa'amma ilallah fabala wa amma ilaika falah. Pada Tuhan dia aku ada hajat, pada Allah. Pada engkau Jibril aku tak ada hajat. Ya, sebegitu sekali hebat. Ini dia pergi laut, dia pakai jin. Datuk, tolong malau ikan. Ikan macam-macam tuan-tuan ni. Dia pegang dengan makhluk, habis syirik dengan Tuhan. Na'udzubillah. Macam hal tuan-tuan ni. Dia bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Bila dijawab begitu, jawapan dia jawapan paling tepat lah. Jibril pun tak ada kecil hati lah. Jibril kata apa? San. Kalau begitu minta lah. Apa round kedua dia jawab? Ilmuhu bihadi yakfi min su'ali. Tuhan dah tahu aku dalam ni, dia hantar. Ya, bukan dia tak tahu nak minta apa. Kalau Jibril pun senyap. Bila begitu Tuhan pun apa? Orang yang fakir betul dengan Tuhan, Tuhan hantar. Sebab tahakkuk bi fakrika yamuduka bi ginai. Kamu tahqiq mandang fakir kamu dengan Tuhan, Tuhan akan bantu dengan sifat dia maha kaya. Tahakkuk bizullika, kamu tahqiq memandang hina kamu dengan Allah, yamudduka biizzi, dia akan bantu dengan sifat dia maha mulia. Ya, sebab sifat kita dengan Tuhan berlawan kan. Segala kemuliaan hak dia, segala kekurangan hak kita. Jadi bila kita tahqiq pandang fakir, dia akan tolong dengan sifat dia maha kaya. Kita tahqiq memandang kita punya dhaif, dia akan bantu dengan sifat dia maha kuasa. Itu dia. Ya, tahqiq pandang situ. Maka turunlah bantuan Tuhan. Apa Tuhan turun Tuhan? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, hei api, Tuhan kata, kuni bardan, jadilah engkau sejuk. Tapi sejuk mana? Salaman. Ulama kata kalau Ta'ala tak kait dengan lafaz salaman, nasai Nabi Ibrahim mati sejuk dalam api itu. Dalam api mati sejuk. Tapi sejuk yang salaman, tenang ni tuan-tuan. Macam duduk dalam aircon tuan-tuan. Api duduk dalam aircon, sejuk, tenang. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api ikut cakap Tuhan. Ni ada akal tak ikut cakap Tuhan. Pada berat ni tuan-tuan ni. Api ikut arahan Allah Ta'ala. Sejuk dia. Walaupun sifat asal dia Tuhan jadikan panas, tapi bila Tuhan arah sejuk, dia jadi sejuk. Ini menandakan kuasa besar Allah Ta'ala. Fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak tuan-tuan ni. Allah. Itu ketiga, mana berjabat ia segala bahagian yang dahulu pada azal. Lepas tu dalam Sidi Ahmad Ibn Idris dalam Ahzab, dia suruh terbanyak amalkan baca hadis Nabi SAW. Apa hadis Nabi? Masya Allah kan wa malam yasha'lam. Masya Allah kan, apa yang dikendaki Allah Ta'ala itu saja berlaku. Wa malam yasha', apa Tuhan tak kendaki takkan berlaku. Jadi apa yang kita pandang yang berlaku, yang ada, daripada tak ada kepada ada, daripada ada pula kepada tak ada, berlaku begitu begini dan sebagainya, itu sebenarnya apa tu? Tuhan mengizharkan masyiah, mana kendak dia.
Ya, dalam tiap-tiap satu tu semua Tuhan menzahirkan. Jadi kita semua ni dipanggil apa tuan? Cermin. Wujudan makhluk semua ni termasuk diri kita yang kerdil. Ini ialah cermin untuk memandang keberadaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Jangan tak pandang tuan. Kita kena buka dua mata sekali. Bila buka mata luar, mata dalam kena buka. Jangan buka mata luar saja. Sebab mata luar untuk habuan dunia luaran. Mata dalam untuk kita dengan dia. Kalau tak buka mata dalam, masalah. Ya. Maka nak buka mata dalam, dia kena banyak cahaya lah tuan-tuan. Ya. Ni dah terang ni pun kita pasang api. Kalau padam api kan meragau, mata dah gabun kan. Mana perlu kepada nur cahaya. Maka apa nur untuk memandang tuan? Zikir. Ya. Sebab Nabi kata, alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kullil khair wa alaika bizikrillah wa tilawati kitabih fa innahu nurun lak. Lazimlah kamu bertakwa kepada Allah sebab dia mengumpulkan segala kebaikan dunia akhirat. Sebab tu jadi rukun dalam khutbah al-wa'iz bitaqwallah. Tak berpesan takwa dalam khutbah Jumaat, tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Besar takwa. Ya. Yang kedua, lazimlah kamu berzikir, mengingati Allah Ta'ala dan banyakkan baca Quran. Fa innahu nurun lak. Sebab dia nur bagi kamu. Bagi banyak zikir, hati lagi terang. Bila terang, lagi mudah memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Bernikmatlah kita dengan memandang. Ya. Sebab nikmat paling besar memandang kan. Di akhirat nikmat paling besar pun memandang. Kita tajalikan saja nikmat ru'yah, memandang Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Habis nikmat lain pun tak nak lagi dah. Ya, sebab tu Allah Ta'ala tawar nikmat ni. Tunjuk nikmat lain nak lagi. Tunjuk nikmat lain dia nak. Sampai dah berjanji tak nak pun dia nak lagi. Tapi bila Tuhan buka dia, Tuhan tanya nak lagi, tak nak lah. Begitulah di dunia ni nikmat terbesar memandang. Memandang bukan dengan mata, tapi dengan mata dalam. Dia panggil musyahadah. Macam apa pandang dengan mata luar, kufur orang tu. Ya, sebab mata kita luar tak boleh pandang. Kalau pandang dah bersifat makhluk yang dipandang tu. Bila mata luar dipandang dah bertempat, ya, dah berpihak. Itu semua mukhalafah. Tuhan mukhalafah lil hawadis, dia tidak mumasalah. Dia bukan serupa dengan makhluk. Dan yang ketiga, berjabat atas bagian telah dulu azali dan alamatnya tiada gundah. Dia tak ada keluh kesah kerana ketiadaan. Tak ada benda, dia tak sibuk, dia tenang. Sebab ya, maka ketiadaan, sebab bagi tiada bagi. Sebab bagi tiada, tiadalah bertambah. Ada tak? Kena ketiadaan sebab. Jadi tidak gundah kena ketiadaan sebab. Tak ada sebab nak dapat benda ni, tak ada. Di sibuk pening tak ada, dia tenang. Maka tiada bertambah harap kerana sesuatu. Dapat sesuatu pun dia harap bertambah, tak juga. Sebab apa? Dia telah berpegang betul dengan Tuhan. Inilah yang dikendaki oleh Tuan Pengarang di sini, i'timad 'ala Allah. Dan tiada kurang harap kerana sesuatu jikalau ditimbang harap dan takutnya nasai bersamaan. Khauf darajah dia. Cuma peringkat atas dia tak panggil khauf, dia panggil apa? Qabdun. Ya, qabdun bastun. Mana harap yang cukup kuat, takut pun yang cukup kuat. Ya, ini dua boleh memadamkan unsur-unsur nafsaniyah. Unsur-unsur nafsu kita. La yukhraju syahwati minal qalbi illa bi khaufin muz'id aw syauqun muqdi. Kamu tak boleh nak hapuskan syahwat nafsu ni melainkan dengan takut yang cukup kuat dan rindu harap yang cukup kuat. Ya. Takut sikit-sikit tak lain tak. Kena kuat takut. Maka siapa yang lebih kuat takut, orang lebih kenal. Orang lebih kenal, orang main hutang kan dia kenal rimau tu. Ada takut. Tapi kalau orang duduk bandar tak pernah, nama rimau tak pernah dengar. Kalau rimau datang kat dia pada senyum. Ini apa benda ni, lawa lah, belang-belang ni. Namun dia patahkan tengkuk mampu tu. Kalau orang kenal dia, sebenarnya kenal takut rimau tu, pokok nibung pun dia panjat. Betul? Dia pergi masuk hutan, pokok sebatang nibung tu, rimau terserempak, pokok nibung dia panjat. Berdesut ni atas pokok nibung. Ya, hilang sakit duri nibung sebab apa? Dipadamkan oleh rasa kuat takut dengan harimau. Bila harimau lari kan baru dia mengerang. Aduh, sakit dah bisa. Atau tarikan dan begitulah tarikan dia dengan kuat Allah Ta'ala, dia menghilangkan, memadamkan yang lain. Atau benalah ketakuan yang kuat dengan Allah Ta'ala, mengalami apa? Pembersihan, proses zikrullah yang sungguh-sungguh, insyaAllah. Allahumma ja'alna. Di dalam tiap-tiap satu hal dan segala ahwal, tetapi adalah ia sentiasa suka, ya? Di dalam keadaan rida, tuan-tuan. Senang, jiwa dia tenang. Sebab apa dia tenang, tuan-tuan? Tuan-tuan dah majlis tasawuf kan? Sebab apa jiwa dia tenang? Salah satu jawapan dia sebab dia dah masuk dalam jannatul mu'ajjalah. Ya. Sebab dalam syurga ni tak ada benda yang mensarukan, merisaukan,
merunsingkan tak ada. Kalau ada, itu bukan syurga nama dia. Sama ada syurga di sana yang maklum atau syurga di dunia ni. Sila masuk sebelum kita berangkat beralih padam lah tuan-tuan ni. Sila masuk jannatul mu'ajarah, syurga yang disegerakan oleh Allah atas dunia. Apa dia? Hati yang benar-benar makrifat akan Allah. Itu maksud ini. Ya. Walillahi jannatun la fiha khurun wala laban wala al-asal walakin yatajallallahu wa huwa qulubul arifin. Ada bagi Allah syurga, tapi dalam dia tak ada makanan minuman sedap-sedap, tak ada bidadari. Yang ada apa ialah pembukaan hati orang yang arif dengan Allah tu ni. Terbuka aja ni, masya-Allah. Sebab dia terbuka ni, dia takkan ada duka cita lagi. Dalil Quran kata apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah para arif billah, awliya illah, kekasih Allah ni tidak ada sebarang duka cita dan hazan lagi. Bermakna kalau hati kita ada hazan duka gitu, itu belum masuk lain lagi. Dia dah masuk lain, tenang. Ini tak dapat benda tu serabut, tak dapat benda ni serabut. Macam budak-budak macam budak-budak. Ingat dah arif, rupanya mak arif. Nampak-nampak macam arif, rupanya mak arif. Tak dapat benda tu mengajuk. Tak dapat benda ni mengajuk. Wah, benda budak lagi. Itu dipanggil tau. Kalau orang Terengganu, Kelantan panggil anak ayam mata dene. Tahu anak ayam mata dene? Anak ayam kecil kan, mata dia bengkak, air mata. Standard dia macam anak ayam mata dene. Kalau tak dapat dunia dia boleh mengajuk semua tu, standard macam anak ayam mata dene. Arif billah tak ada. Kalau dunia dapat pergi jalan lah aku dengan Allah Ta'ala. Ya, aku berlazat dengan dia. Aku tak nak mengambil lazat dengan makhluk. Itu semua hijab. Bodoh orang panggil. Tak cerdik. Ustaz Zahai dulu kata bodoh. Oh, melekat Ibn Sabdu. Bodoh. Allah Karim. Dan kata setengah mereka itu adalah alamat yang tiga ini, ialah orang yang menyerahkan dirinya. Itu orang yang betul-betul taslim diri dia. Sebab hala tuju jalan sufia, jalan arif billah disebut dalam surah Al-Anfal. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu dia. Disebut nama Ta'ala, gementar berkocak hati dia, gerun dengan Ta'ala. Dibaca ayat-ayat Allah, makin bertambah iman dia, meningkat naik. Dan hanya kepada Tuhan saja dia bergantung, berserah, lain tak ada. Pada diri dia pun tak serah. Ini dia ajar kita biar yakin diri. Itu ajaran sesat dan kita kena yakin billah dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Dan diam di bawah perintah segala hukumnya. Itu setengah dari petanda orang arif, kaedah dia apa? Man arafallah kalla lisanuh. Siapa yang benar kenal Tuhan, kelu lidah dia. Apa makna kelu lidah? No comment. Dia pandang sedap. Alhamdulillah. Itu dia. Itulah orang yang menilik kepada Tuhannya. Orang yang menilik kepada Tuhannya. Dan fana daripada dirinya. Lenyap memandang akan diri dia. Ini makamul fana. Apa makna fana? Ru'yatullahu bila khalqin. Batin hati dia memandang syuhud ke Tuhan, tak ada makhluk dah, hilang, lenyap. Di situlah kenikmatan dia akan dapat. Bila di situ dia dapat, maka dia akan dibukakan berbagai-bagai pembukaan. Dalil dia mana? Dalam hadis sahih. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Ini isyarat ila maqamil fana. Sentiasalah hamba itu selepas dia mengerjakan fardu, sentiasa dia mengerjakan amalan yang sunat. Setengah ulama kata amalan yang ada sanad. Itu kata Syekh Syafi'i di Mekah, ulama besar. Mengambil akan jalan tarikat yang muktabarah di jalan. Sehingga aku kasih akan dia. Bila aku kasih pada hamba ni, akulah pendengar yang dia mendengar dengan aku. Sekarang kita mendengar, kita kasih dengan kita ke dengan dia? Kalau kita kasih masih kita mendengar dengan kita, mana kita boleh masuk lagi lain. Sampai peringkat terasa af'al Tuhan. Kita mengaji Musuluddin kan? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang jadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kita bergerak, diam, dikat, melihat, mendengar, bercakap, semua dia. Dia yang gerakkan, dia yang bagi. Perasaan sekarang kita nak rasakan, terasa. Benda ni dihadiahkan bila pembukaan tu berlaku pada Ta'ala. Dia bagi syarat daripada maqamil fana. Kalau duduk makam fana betul, barulah amal dia bersih, baru amal dia cantik, diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak duduk makam fana, dia masih duduk makam benak. Duduk benak mana makhluk. Payah nak pandang kan. Orang bila ajar dia payah panggil apa? Benak. Dia suruh pandang lah, pandang. Tak boleh pandang. Ini benak betul. Dalam Quran kan disebut kan, kulin zuru. Dia suruh pandang. Alam tara. Tak lihat ke? Banyak dalam ayat Quran Tuhan suruh pandang, pandang, pandang. Dia suruh pandang, kita tak nak pandang. Macam guru tengah mengajar,
Perkara pula benda subjek payah ni kan. Pandang ni, anak murid belakang main handphone. Mula-mula kapu je lah, syuk. Kan? Kejap lagi duster terbang, syuk. Kejap lagi kayu roll panjang. Macam sekat Iraq dia pergi, syuk. Orang suruh pandang, dia tak nak pandang. Biar Tuhan suruh pandang, tu kena pandang. Pandang dengan mata, mata dalam tu pandang. Ya, kekal memandang, insya-Allah cepat terbuka. Sebab kata murakabah tu penting. Ya, dan Syaban dia guna murakabah hadiah, murakabah ma'iyah, gunakan benda tu cepat terbuka insya-Allah taala. Semua kerja dia lah ya. Dan kemudian kata ulama, kata setengah orang yang muhakkikin radhiyallahu anhu, barang siapa sampai pada hakikat Islam, maka tiada kuasa ia berhenti daripada amal. Dia nak berhenti daripada amal tak berhenti. Kita nak start payah. Dia nak berhenti payah. Sebab apa? Makin lazat. Atau rahsia ya? Hanya akan dicerita belakang insya-Allah. Dan kata setengah mereka dia muhakkik radhiyallahu anhu, barang siapa sampai pada hakikat Islam, tiada kuasa ia berhenti pada amal. Wallahu a'lam. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa fima baqiya min al-ajal fa inna khayra kulluhu bi yadi wa anta bina ra'uf wa haqqina bi haqaiqina al-qurbi wasruk bina ya Allah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna ali tajarrud ani al-aqwani wajzib qulubana ya Allah anil nazar wa sukun ilayhi hatta yankashifa lana anwaru muraqabah wa syajiyah subhanallah ya karim.